Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Wira Megat Zulkarnain bin Tan Sri Omardin kerana sudi menerima temu ramah kami pada kali ini bagi satu tugasan iaitu subjek kenegaraan Malaysia. Kami pelajar PJJ daripada Universiti Utara Malaysia. Okay, bersama dengan saya pada hari ini iaitu ahli-ahli kumpulan yang lain iaitu Siti Nur Azira, Nur Alia, Siti Nur Syafina, Farid insyaAllah akan masuk sekejap lagi, dan Siti Nur Faizah Hanim. Buat temu ramah ni kita terpaksa buat secara Zoom atas faktor yang Datuk sedia maklum, SOP, pandemik COVID-19 dan beberapa sebab teknikal yang lain. So Datuk, ini salah satu tugasan kami, jadi untuk makluman Datuk, kami memutuskan untuk menjadikan Datuk sebagai subjek tugasan kami disebabkan penglibatan serta sumbangan besar terhadap masyarakat oleh Yang Berbahagia Datuk di dalam dunia persilatan, sukan dan politik. Jadi boleh Datuk ceritakan serba sedikit latar belakang Datuk dari persilatan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar UM, salam Nisfu Syakban pada malam ini. Pertama, terima kasih kerana Tuk Sama nak menjemput saya untuk menjadi di temu bual malam ni. Pertama, sekali lagi terima kasih. Saya nak maklumkan penglibatan dalam silat ni seawal umur 7 tahun saya terlibat dalam silat secara orang kata ni secara aktif, dan sehinggalah ke hari ini telah pun terlibat lama daripada sewaktu Allahyarham ayahanda saya masih lagi memimpin Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia. Dan alhamdulillah hari ini saya diamanahkan oleh Allahyarham ayahanda saya untuk memimpin Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia ini sebagai pemimpin utama dalam pertubuhan. Pertubuhan ini adalah satu pertubuhan yang lama, yang telah pun didaftarkan lebih daripada 50 tahun dahulu mengikut undang-undang negara. Secara tidak resminya, walaupun dia didaftarkan lebih 50 tahun, tetapi silat ini telah pun dikembangkan oleh Allahyarham ayahanda saya sejak 60 tahun yang lepas, selepas beliau kembali berguru dengan beberapa orang guru, dan sehingga hari itulah, sehingga bermula pada hari itu sehinggalah sekarang alhamdulillah silat lincah Malaysia masih lagi aktif di bawah satu kepimpinan yang beralih daripada Allahyarham ayahanda saya kepada saya, dan di bawah satu bendera. Syukur juga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertubuhan ini masih lagi mengekalkan tradisinya tanpa ada sebarang perpecahan dalam pertubuhan ini, walaupun umurnya dah lebih daripada 60 tahun, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan juga dengan doa semua ahli-ahli, kita dapat mempertahankan organisasi ini supaya di bawah satu kepimpinan. Okey. Kejap. Okey. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya Siti. Saya nak tanyalah soalan kat Datuk lah. Okey, dalam dunia persilatan, siapakah idola Datuk? Yang orang kata idola Datuk yang orang kata Datuk nak mencuburi dalam dunia persilatan ni? Ya, pastinya idolanya ialah Allahyarham ayahanda saya sendiri, sebab saya melihat kegigihan beliau memimpin organisasi ini
Saya dah katakan awal tadi, semenjak seawal umur 7 tahun, saya terlibat secara aktif dalam gelanggang dan bermula semacam mana orang lain. Anak orang lain pun sama, saya pun mengikuti proses latihan yang sama. Tidak ada special ataupun shortcut. Saya mesti melalui proses yang sama dan seperti yang Siti tanyakan tadi, saya mengatakan beliau ini sebagai ikon dan idola saya sebab pertamanya pada saya lah, beliau selalu menyebut kepada ibu saya juga dan kami adik-beradik, beliau lebih mengenali silat dahulu sebelum kami ni datang ke dunia ini. Bermaksud silat is more priority to him than anything else. Kerana dalam silat kepada beliau bukan hanya mengembangkan budaya kita semata-mata, tetapi silat ini pada beliau adalah satu institusi. Bagaimana kalian mendapatkan ilmu akademik dalam UM, pusat-pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Tetapi silat dia ada satu adalah merupakan satu bidang bagaimana membina karakter pengamalnya. You couldn't find, tidak boleh jumpa di mana-mana pusat pengajian yang boleh membentuk karakter dan jati diri seseorang pelajar itu. Ianya mesti melalui satu proses latihan yang keras dan akhirnya ianya boleh membawa pengamal dan pelatih itu lahir sebagai seorang yang mempunyai karakter yang kuat dan lebih daripada itu ialah mempunyai jati diri yang tebal. Dan saya melihat kesungguhan beliau dan lebih daripada itu ialah dia berkorban apa saja. Apa saja yang beliau dapat dalam kehidupannya akan disalurkan kepada pembangunan institusi persilatan lincah itu sendiri. Dan yang lebih menarik ialah dia tidak menggunakan silat ini sebagai tempat untuk dia orang kata macam mencari kewangan. Sebab dalam lincah ni dia tidak ada yuran yang dikenakan kepada guru. Malahan dia halalkan yuran kepada guru ini puluh-puluhan tahun dahulu dah. So apa yang dia ajar ialah untuk sahamnya nanti, dan selagi mana ilmu yang masih lagi digunakan sehingga hari ini, beliau akan mendapat manfaat daripada ilmu yang ditinggalkan. Jadi sebab itulah saya fikir ini bukan mudah. Ini bukan satu perkara yang boleh sebarang orang laksanakan, kerana to have that commitment ini bukan satu benda yang mudah. Dan ia tidak berteraskan kepada kepentingan kewangan, dia tidak mengambil ini sebagai satu sumber, walaupun mempunyai anak murid yang jutaan orang, tetapi ini tidak digunakan sebagai tempat beliau mencari sumber. Malahan beliau hanya menjalankan amanah tanggungjawab ini atas kepentingan bangsanya. Dan beliau selalu menyebut dan saya juga menyambung apa yang beliau selalu pesan, bila mana sesuatu bangsa itu tidak lagi berbudaya, maka kita tunggulah. Ada. Okey. Boleh dengar? Boleh. Boleh, okey. Jadi saya Boleh, sambung Datuk. saya sambung balik tadi, macam beliau kata, bila mana satu bangsa itu tidak lagi mengamalkan budayanya, maka kita tunggulah kehancuran bangsa itu. Sebab itu kalau kita dapat lihat bangsa Jepun sendiri, walaupun bangsa ini pernah mengalami satu perang yang paling besar, tetapi bangsa ini bangkit kembali kerana mereka mempunyai satu teras budaya yang kuat. Sehingga hari ini kita tak boleh nafikan orang Jepun ni dia pertahankan identiti bangsa dia. Kalau kita ke sana, kita dapat lihat budaya-budaya Jepun yang menarik dan mereka mempertahankan bangsa mereka. Sebab itu mereka kembali daripada sebuah negara yang hancur, Hiroshima diletupkan oleh Amerika, tetapi mereka kembali sebagai satu bangsa yang hebat. Jadi inilah perkara-perkara yang saya pegang dan saya bawa dalam dunia persilatan supaya sejauh mana pun kalian anak-anak muda, saya doakan satu hari berjaya
dalam bidang akademik, ada yang akan jadi orang-orang hebat. Tapi dalam masa yang sama bawalah back budaya ini, kerana inilah merupakan satu daripada asas tiang kita untuk kita berjaya di masa yang akan datang. Okey Datuk, saya ada soalan. Datuk telah mewarisi satu organisasi persilatan yang besar di Malaysia, iaitu Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia. So apakah peranan dan sumbangan yang paling terbesarlah silat lincah yang Datuk pimpin, atau secara umum silat itu sendiri terhadap masyarakat lah? Apa yang orang cakap, apa sumbangan lah yang paling besar? Ya, untuk saya nak gauge sumbangan ni adalah tak adil untuk saya sendiri yang buat gauge dia. Tetapi peranan kita ialah pastinya, saya katakan tadi, satu soalan yang baik Siti bagi, ialah bagaimana kita dapat membina satu anak bangsa yang berdisiplin. Melalui latihan-latihan silat yang mereka terpaksa lalui, pengamal ataupun pelatih-pelatih ini dia tidak sewenang-wenangnya macam orang lain. Jadi mereka melalui satu proses latihan yang keras, mereka melalui satu proses tingkatan disiplin yang cukup tinggi, dan yang lebih utamanya ialah kita membina kepribadian mereka. Sebab itu saya katakan tadi, untuk membina ini unit mesti melalui satu proses. Dia tak boleh jadi begitu saja. It's not on the textbooks. Dia tidak ada dalam buku. Tetapi dia mesti melalui proses. Dan alhamdulillah, katalah kita dapat menyelamatkan generasi muda ini. Sebab itu kalau kalian perasan, saya selalu menyatakan gelanggang-gelanggang silat ni di seluruh negara, dia kebanyakannya gelanggangnya ialah pada setiap hari Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad. Dan dia akan bermula daripada selepas Isyak sehingga pukul 12. Bayangkan di bandar-bandar besar, dan saya fikir ini bukan hanya di bandar besar saja, tetapi di semua tempat. Kita boleh lihat kalau kita ada di atas jalan raya, anak-anak muda kita kadang-kadang dengan motornya bersimpang siur dengan perlumbaan haram dan sebagainya, anak muda yang mereka rasa mereka tak ada direction of life. Tetapi jangan lupa dalam masa yang sama ada ribuan anak muda di seluruh negara yang sedang mengikuti latihan silat. So paling tidak anak-anak muda ni kita selamatkan. Kita selamatkan bila dia habis latihan silat pukul 12 atau 12.30 selesai, mereka penat, mereka balik, mereka tidur. Jadi kurang-kurangnya anak-anak muda yang umur 18 tahun, 19, 20, 17 dan sebagainya, inilah umur-umur yang memang ada dalam gelanggang silat, maka kita dapat selamatkan mereka daripada terlibat. Kalau kawan ajak keluar pukul 12 malam, dia dah, aku dah penat lah, aku dah bersilat latih. Paling tidak kita selamatkan dia dan dia balik. Bayangkan kalau aktiviti persilatan ini tak ada. Di kampung-kampung silat ni memang kuat. Ya, di setiap kampung dalam negara ni ada gelanggang-gelanggang silat di taman-taman, di bandar dan sebagainya. Bermaksud contribution kita kepada masyarakat. Kita selamatkan mana-mana mereka supaya terlibat dalam perkara yang tidak baik. Kalau ada 100 orang dalam gelanggang tu, kita dapat selamatkan 50, alhamdulillah. Maknanya we have contributed something to the society. Jadi ini perkara yang penting, dan selain daripada itu kita membina mereka supaya mereka tahu keberadaan mereka atas muka bumi ini. Minta maaf kadang-kadang ada yang banyak yang drop out, yang mungkin tak mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SRP, dulu SRP lah PMR. Ada yang tak mendapat keputusan yang baik dalam SPM. Mereka rasa that's the end of everything. Tapi sebenarnya ramai yang dapat kita selamatkan melalui silat. Jadi mereka kita latih dan ada di antaranya yang jadi silat negara sekarang. Dia orang punya lebih besar daripada pengurus bank.
Sebab dengan ilmu persilatan menjadi atlet dan alhamdulillah kita dapat bawa mereka ke situ. Bayangkan kalau mereka masa itu tak dapat terlibat dalam silat, saya fikir mereka dah rasa that's the end kepada peranan mereka dalam dunia ni. Tapi kerana silat, kita dapat selamatkan mereka. Jadi Datuk berpandangan bahawa silat ni boleh membentuk disiplin dan karakter seseorang. Ya, pasti. Saya tak semua, saya tak kata semuanya kita dapat, tapi saya dah maklumkan. Kalau daripada 100 kita dapat 50 kita bentuk, alhamdulillah. Dan daripada 50 ni dia akan bentuk 50 yang lain. So bayangkan 50 kali 50 dan multiply effect ni dia akan menjadi besar. Sebab kena ingat waktu ayah saya mula balik sewaktu daripada Pulau Besar Melaka berguru di sana, beliau hanya bermula dengan 5 orang anak murid saja. Maknanya siapa nak belajar masa dia umur 19 tahun, 20 tahun. Ayah saya balik, dia buka gelanggang, 5 orang kawan-kawan dia belajar. Dan daripada 5 tu, hari ni kita dah menjadi juta ahli. Dan pada tahun 1998, telah pun tercatat dalam Malaysia Book of Record. Edisi yang pertama Malaysia Book of Record, silat lincah sebagai pertubuhan silat yang terbesar mempunyai keahlian yang teramai. Bukan kita nak banggakan dengan jumlah keahlian itu, saya fikir bukan hanya silat lincah, semua silat memainkan peranan yang sama dalam society. Tetapi bermaksud, bayangkan, daripada 5, dia boleh menjadi jutaan orang. Sebab itu kita kata, kita jangan give up. Daripada 50, saya kata tadi, kita boleh latih, dia akan jadi jurulatih, dia akan menjadi pembantu jurulatih, dan dia akan menjadi jurulatih, dan dia akan memimpin gelanggang dan pusat latihan mereka sendiri. So, itu yang kita kata tadi, daripada seorang yang tidak ada ciri-ciri kepimpinan, tetapi bila dia melalui proses latihan persilatan ini, secara tak langsung mendidik dia menjadi seorang pemimpin. Ada anak-anak murid saya, jurulatih-jurulatih ini, yang some of them are professionals, they are academically they are very good, tapi dalam masa yang sama mereka juga mengajar silat. Jadi bayangkan, siang mereka berada dalam dunia pekerjaan mereka dan malam mereka memimpin. Satu orang mungkin dia ada 5-6 gelanggang. Jadi kadang-kadang ada 400 anak-anak murid dia sendiri. Jadi itu kontribusi dia pula kepada masyarakat. So memang apa yang Syafiq kata, akhirnya dia membina karakter leadership dalam setiap seorang yang belajar. Man? Okay, Assalamualaikum Datuk. Saya Hanim. Okay, baik Datuk. Kami ada beberapa rujukan dalam internet. Baik. Datuk juga terlibat dalam organisasi budaya dan sukan yang lain seperti telah menjadi Setiausaha Agung Persatuan Silat Kebangsaan Malaysia sejak 96 hingga kini. Pernah menjadi Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Pernah dilantik sebagai Chief Dimission di 2 tamasya sukan di luar negara. Boleh Datuk ceritakan sedikit pengalaman selaku Setiausaha Agung Pesaka serta mengetuai pasukan negara ke tamasya sukan ketika itu? Dia pastinya ni satu pengalaman yang luar biasa. Ialah 96, waktu tu umur saya pun baru 27 tahun. Saya sekarang 52. Maknanya masa itu saya 27 tahun. 27 tahun saya diarahkan oleh yang berbahagia Tan Sri Muhammad Taib, masa itu Menteri Besar Selangor, sebagai Presiden Pesaka untuk menjadi Setiausaha Agung kepada satu pertubuhan yang paling besar. Pesaka ni dia the biggest umbrella. Dia adalah badan induk silat. Maknanya dalam semua silat dalam negara ni, silat lincah, silat gayung, silat cekak, ada 400 lebih jenis silat duduk di bawah naungan Pesaka. Dan waktu itu Tan Sri Muhammad Taib ialah sebagai Presiden dan dia memberikan satu tanggungjawab yang paling besar. Tak silap saya waktu itu timbalan Presidennya Datuk Ibrahim Saad. Waktu itu Tan Sri sekarang, Tan Sri Ibrahim Saad sebagai waktu itu timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang,
Kemudian naib presidennya Tan Sri Wan Mokhtar, Besar Terengganu waktu itu, Datuk Sri Syahidan Kasim masa itu sebagai Menteri Besar Perlis. Jadi bayangkan dalam esko tertinggi pesaka ni, semuanya orang hebat-hebat. Orang-orang hebat-hebat kerana mereka ni presiden-presiden pesaka di peringkat negeri-negeri. Jadi untuk seorang anak muda semacam saya waktu itu, memimpin satu organisasi ni bukan mudah. Apatah lagi Susagong ni jawatan yang paling penting. Tapi atas kepercayaan yang Tan Sri Muhammad Taib berikan kepada saya anggap beliau ni macam ayah saya. Dia melatih saya bagaimana untuk memimpin satu organisasi yang di dalamnya ialah mereka-mereka yang memangnya cukup mahir dalam sistem pengurusan. Ialah menteri besar kan, ada 3-4 orang menteri besar dalam tu. Dan akhirnya dia mendidik saya to avoid the fear, untuk hilangkan rasa takut, rasa kecil, inferiority complex, rasa small berbanding dengan mereka, dan saya buat kerja itu. Dan dalam masa beberapa tahun tu saya dah boleh membiasakan diri, dan dekat awal memanglah ada suara-suara yang macam tak setuju sebab mereka kata pada Tan Sri, ini organisasi besar, ahlinya berjuta-juta orang, takkan ambil seorang budak muda kan. Tapi kerana Tan Sri dia konsisten dan dia kata no, Megat can do it. Dan alhamdulillah sehingga sekarang. Itu satu masa yang panjang dah lama. Saya pun dah fikir to retire. Tetapi setiap kali saya nak mohon untuk retire, semua tak bagi. Jadi ini dan saya nak retire sekarang pun tak bagi lagi. Suruh pula jadi presiden pula sekarang, menggantikan tuan yang terutama Tun Muhammad Ali Rustam. Tun Muhammad Ali sekarang dah menjadi Governor Melaka. Dia menjadi Presiden Pesaka selama 12 tahun. Bayangkanlah saya serve Tun Ali Rustam sebagai Presiden. Saya pernah dengan yang waktu itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan, masa itu Menteri Besar Tok Mat, Menteri Besar Negeri Sembilan, Presiden, dan Tan Sri Muhammad Taib. Jadi bayangkan itu satu pengalaman yang tak mampulah kalau saya buat satu buku pun, saya ingat 500 page easily. Bagaimana saya melalui proses itu. Dan dalam sukan inilah saya terlibat dalam Majlis Olimpik Malaysia sebagai naib presiden. Ini sukan-sukan lain pula. Dia dah melibatkan hubungan official dengan majlis-majlis Olimpik di seluruh dunia. Saya attend few international forum di Qatar, di Doha, di Washington DC, dan beberapa tempat lagi untuk membawa sukan, perbincangan sukan di peringkat dunia, di peringkat global, maknanya dengan Olympic International Olympic Committee. Jadi ini saya juga satu pengalaman yang luas, dan dalam masa yang sama juga saya diberi peluang untuk memimpin kontingen Malaysia ke 2 tamasya sukan yang besar. Satunya ialah tamasya sukan perpaduan negara-negara Islam seluruh dunia. Saya sebagai Chief Dimission atau Ketua Kontingen Malaysia, saya lupa 2013 tak silap saya. Dan selepas itu baru-baru ini menjadi kontingen Chief Dimission sekali lagi, Ketua Kontingen untuk Sukan SEA di Vietnam, di Manila pada 2019. Ini juga pengalaman yang luar biasa. Memimpin satu kontingen yang besar dengan jumlah atlet sebanyak 1,200 orang atlet dan pegawai. Sukan SEA ini besar kan, tamasya Sukan SEA ini. Dan it takes pengalaman saya luas dalam kepimpinan yang membuatkan saya rasa kerja itu menjadi mudah. Dan pastinya banyak pengalaman ini mendidik saya untuk lebih berjaya. Akan datang dengan pelbagai cabaran yang terpaksa saya lalui dalam proses memimpin organisasi ataupun kontingen yang saya sebutkan tadi. Kalau nak cakap tu je, saya ingat 1 malam tak habis. Okey, Datuk. Okey, kita mungkin kena stop sekejap, okey, untuk kita bagi buat another session sebab kita punya
Zoom meeting ni terhad beberapa minit. Jadi kita akan stop sekejap, ya kita akan sambung. Okey Datuk, sambung balik. Okey, masa di SEA Games 2019 ada satu isu Datuk, bendera Malaysia tu. Yang itu okey. Macam mana Datuk ketika itu boleh bertindak sedemikian? Apa yang membuatkan Datuk rasa ni suara orang tak berani. Kadang-kadang tempat negara orang bagaimana macam mana kan? Tapi time tu Datuk boleh berani lah pasal isu bendera tu. Cuba macam mana tu? Ni juga satu pengalaman yang cukup mahal lah. Saya ingat satu dunia tahu isu tu. Jadi satu isu besar sebab dia melibatkan bendera kita yang telah dicetak dengan salah bendera tu. Jadi kebetulan itu adalah acara pertama yang first medal yang keluar, dan pemenang masa tu ialah Philippines dan Malaysia menang pingat emas. Sewaktu nak naik bendera Malaysia tu, Philippines dia buat benda tu secara live, ditayangkan ke seluruh Asia. Sebab Filipin menang peringkat emas yang pertama dan Malaysia juga peringkat emas yang pertama. Kebetulan yang nak menyampaikan peringkat emas bagi pihak Filipin masa itu ialah Presiden Olympic Council dia sendiri dengan dia punya entourage, pegawai-pegawai. And it is the first gold medal untuk Filipin kan. Dan untuk Malaysia pula disampaikan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan waktu itu. Jadi sewaktu bendera tu dah naik dan letak ke atas, saya dan beberapa pegawai MSN yang mengiring saya tu perasan there is something not right kepada bendera kita tu. Saya pun tanya pegawai tu, apa yang nampak tak betul kat bendera kita ni? Dia kata, jalur tu tak betul tu. So kita ada dekat galeri tu. So daripada galeri tu live dah start. Bendera dah naik dan nak nyanyi lagu negaraku. Dan dia pun dah on air. Dan saya pun lompat daripada besi galeri tu, turun ke bawah, saya stop majlis tu. Saya kata, there's something wrong with my flag. And this is my pride. My Malaysian pride, I have to correct it. So dia punya floor manager ada beberapa orang putih ni, Mak Salih ni. Dia kata, sir, maksud saya senator lagi. Dia kata, senator, we are live. I kata, I don't care. Saya tak peduli. You get it replaced to the right flag or nothing is going on. Jadi akhirnya terbantutlah acara penyampaian hadiah tu. Saya halang acara penyampaian hadiah tu. Dan media Malaysia pun semua masa tu ada. Itulah yang menjadi isu internasional. Bagus Syafiq tanya ni. Macam mana saya boleh dapat? Inilah keberanian yang saya dapat dalam latihan silat kan. Sebab Allahyarham ayahanda saya pernah pesan satu benda cara kami dilatih ni. Kalau nak jadi ayam jantan, jangan berkokok dalam reban sendiri. Maknanya dalam reban kita berkokok, kita kata kita ayam jantan. Kalau nak jadi ayam jantan, pergi reban orang, berkokok dalam reban ayam lain. Baru kita kata kita ayam jantan. Jadi bermaksudnya, benda tu saya pegang. Kebetulan benda tu berlaku, saya mesti pertahankan maruah negara saya. Dan kalau saya malu-malu ala, takutlah ini nanti apa orang katalah, habislah. Malulah imej negara kita, bendera kita salah. Dan semua orang kalian pun akan marah. Kenapa bendera kita salah? Sebab isu bendera ni isu maruah kita kan, our nation pride. Jadi sebab itu saya syukur Alhamdulillah, diorang pun tak boleh nak argue dengan saya. Dan akhirnya benda tu berlaku dan dia sidang parlimen sedang berlangsung di Malaysia. Jadi saya ingat Yang Berhormat Tan Sri Noor Omar, Ahli Parlimen Tanjung Karang, dia tanya pada Menteri Belia dan Sukan masa itu, Syed Saddiq. Dia kata, kenapa? Maksud Syed Saddiq belum pergi ke Filipin lagi. Dan Syed Saddiq kata, ya kita ucap tahniah kepada Chef Dimission kita yang cepat
menghalang isu. Masa tu kalau kalian pasal ada isu bendera sikit. Ada kalau masa 2019 tu ada isu-isu bendera terbalik lah, orang pasang dekat Malaysia kan. Jadi isu bendera ni sensitif masa tu. Dan alhamdulillah itu dapat diselesaikan. Dan saya pun bagi tahu organizer, I want to check all Malaysian flags. Saya nak tengok semua sebab dia ada kluster yang berbeza. Dia ada di Manila, contohnya kejuaraan sekuensi itu berlangsung di Manila. Contohnya mudahlah di Kuala Lumpur, di Ipoh dan di Lombok. Itu distance dia lebih kurang. Jadi saya nak pastikan semua venue ni di bandar-bandar bendera kita okey. Dan alhamdulillah pegawai-pegawai MSN buat penolakan dan kita minta dia buat yang baru. Semua bendera itu salah sebenarnya. Kita minta bendera yang baru sebelum kita benarkan organizing committee untuk gunakan bendera Malaysia. Saya kata kalau tidak no flag no prize ceremony be given. Saya tegas, benda-benda macam tu saya tegas. Dan inilah saya fikir latihan yang saya dapat daripada silat. Itu yang saya kata kepada anak-anak, adik-adik tadi, you couldn't find this in any university. Tak dapat, tak boleh belajar benda ni. It comes naturally. You are born with it, you are born with it. Okay. Pengalaman luar gitu. Boleh Google dah tu. Huru hara negara jadi macam tu. Huru hara macam tu. Okey, kita boleh ke soalan yang seterusnya. Lebih kepada Datuk sebagai ahli politik ataupun ahli Dewan Negara. Mungkin ada soalan. Okey Datuk. Datuk pernah menjadi ahli Dewan Negara selama 2 penggal kan, sejak 2013 hingga 2019. Sebagai senator, apa sumbangan yang telah Datuk berikan terhadap masyarakat? Ini pun boleh buat satu chapter buku lain dah ni. Saya pandailah korang ni, korang pilih semua saya punya sejarah hidup, korang tahu. Ini pun boleh buat satu chapter lain. Ini dalam bidang tu pula. Selaku 6 tahun saya nak ucap terima kasih. Saya benda ni, saya orang silat kan, saya memang bercakap benda yang betul. Saya kena ucap terima kasih pertamanya pada Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebab melantik saya sebagai ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara ni ialah the Senate. Senate ni yang paling tinggi. Kalau di US, di UK, di Australia ni, kalau senator ni di Philippines, ini jawatan tinggi. Jawatan yang paling tinggi. Dia House of Representative ni, Dewan Rakyat ni, dia tak kenal pun kat sana. Macam ahli parlimen ni tak tahu. Tapi kalau you are Senate member, dia ini dia ada green lane, dia ada special lane, dia ada special treatment. Dan Datuk Najib melantik saya pada umur yang muda, awal 40-an. Dan untuk duduk dalam Senate ni satu benda yang banyak saya belajar juga. Sebab dia merupakan dia sistem dia ialah bila macam sekarang parlimen bersidang Dewan Rakyat, kemudian daripada Dewan Rakyat ada usul katalah undi umur 18 tahun yang tengah isu panas sekarang ni. Undi 18. Dia akan bawa ke Dewan Rakyat untuk ahli parlimen bahas, kemudian setuju atau tidak. Kalau dapat persetujuan baru diangkat ke Senate. Senate kena bahas balik. Dan kalau kita tak setuju, dia tak menjadi undang-undang. Dia akan kena pergi balik ke Dewan Rakyat. Tetapi kalau kita setuju, maka dia menjadi satu undang-undang baru. Pindaan perlembagaan atau rang undang-undang atau apa sajalah. Pernah sekali saya sendiri yang menolak. Tak silap saya tahun 2019 awal. Bila ada satu rang undang-undang baru, RUU anti fake news. Kalian boleh Google tu. Ada rang undang-undang anti fake news ni, berita tidak benar lah. Dewan Rakyat lulus. Masa tu di bawah kerajaan PH, Dewan Rakyat lulus. Kemudian sampai ke Dewan Negara, kita bahas balik dan saya antara yang berbahas, kita tolak. Kita tolak sebab kita rasa dia tidak adil. Satu undang-undang yang tidak adil dan anti fake news tu tak boleh laksanakan sebab dia batal. Jadi ini banyak perkara yang saya buat untuk dasar-dasar negara yang kita fikir ada yang boleh kita bersetuju, undi 18,
Kita setuju sebab ianya satu benda yang penting untuk kita mula membawa anak-anak muda kita memahami peranan dan tanggungjawab mereka at the very early age, how important a vote can make a difference. Dan ada juga benda yang kita tak setuju. Selain daripada itu ialah program-program kemasyarakatan. Saya di Gombak khususnya, program-program kemasyarakatan ni memang tak pernah lari daripada diri saya, dan banyak perkara yang kita selesaikan khususnya di Gombak sewaktu saya menjawat jawatan sebagai ahli Dewan Negara. Contohnya satu permohonan jambatan dia jejantas yang merentasi 6 jalan raya, 6 lane untuk anak-anak yang sekolah. Mereka dah mohon 10 tahun tak dapat. Dan akhirnya saya minta kepada Datuk Seri Najib, masa itu dia Perdana Menteri, lulus bina. Dan banyak lagi tambatan sungai dan sebagainya untuk kemudahan penduduk. Jadi ini perkara yang saya lakukan sewaktu saya ada dalam negara. Sekarang walaupun tak ada, saya masih lagi buat kerja-kerja masyarakat seperti itu kerana pada saya minat, saya suka kerja-kerja ini. Okey, Kak Siti, soalan. Berapa Siti ada dekat dalam ni? Semua mula dengan nama Siti. Oh, okey. The City Clubhouse ni. Dia semua bermula dengan Siti, Datuk. Okey, Datuk. Okey. Soalan seterusnya, macam kita lihatlah ada satu isu, Datuk dengan Lantang membahaskan satu isu tentang kad pengenalan di dalam sidang Dewan Negara. Boleh tak Datuk ceritakan situasi tu macam mana? Ni very interesting sebab ada seorang ahli senator, yalah benda tu pun dah di YouTube, dah memang besar isu ni. Namanya Yang Berhormat Senator Nge Hock Chye, tak silap saya, daripada parti DAP. Dan dia ada membawa satu cadangan dalam Dewan Negara untuk dia kononnya dia berselindung di sebalik perbahasan dia untuk mencapai Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih kuat asas perpaduan dia. Maknanya tidak mahu membezakan antara anak Cina, anak India, anak Melayu dan sebagainya. Dia mencadangkan dalam Dewan Negara supaya digugurkan perkataan kaum dalam kad pengenalan. Jadi saya tak ada di Dewan Negara pada hari dia berbahas. Pada hari itu saya tak ada. Dan bila esoknya saya datang, kawan-kawan ahli senator yang lain jumpa saya. Dia kata, Datuk, semalam ada isu besar. Ini isu bahaya. Saya kata, isu apa? Dia pun kata isu cadangan untuk digugurkan perkataan kaum dalam kad pengenalan. Supaya tadi tak timbullah soal kita mengklasifikkan ni anak Melayu, ni anak Cina, ni anak India, anak Iban, anak Karazan dan sebagainya. Jadi saya kata, are you sure? Berani diorang cadang sini dalam Dewan? Dia kata, ya. Saya pun dipanggil bentara untuk print Hansard Parlimen yang semalam. Dan bila saya baca itu, mendidihlah darah saya. Sebab dalam kad pengenalan kalian, dia tak tulis Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dia bukannya berteras pada kaum. Dia hanya tulis perkataan lelaki atau perempuan, warga negara. Kalau untuk orang Islam, dia tulis perkataan Islam. Untuk orang yang bukan beragama Islam, dia tak tulis apa-apa. Jadi apa maksud dia? Maksud dia ialah supaya perkataan Islam tu digugurkan daripada kad pengenalan, tetapi secara halus. Jadi kalau dia gugurkan perkataan Islam tu daripada kad pengenalan, berjaya itu menjadi satu undang-undang, ini akan membawa satu disaster yang besar kepada orang Melayu dan orang Islam negara ini. Kerana di dalam Malaysia saja, dalam seluruh dunia, Malaysia saja yang menggunakan undang-undang ini. Maknanya orang Islam mesti tertulis perkataan Islam dalam kad pengenalan. So orang tak boleh menyamar. Dia bukan orang Islam, kena tangkap masa bulan puasa, minta maaf, saya bukan orang Islam. Tengok IC tak tulis Islam.
dia maaflah kalau ditangkap berkhalwat, ditangkap benda minum arak dan sebagainya, dia tak ditulis perkataan Islam. Jadi kita tak boleh kerana kita ada undang-undang syariah dalam negara ni. Jadi dia nak benda tu secara senyap. Jadi bila saya dengar benda tu sebagai orang Islam, orang Melayu, saya jadi baran lah. Itu yang saya masuk dalam Dewan. Saya hantar nota kepada yang di-Pertua Dewan, saya nak berbahas. Dan saya mohon supaya berikan saya peluang tu secara segera. Saya minta ada cadangan penting yang saya nak cakap. Dan akhirnya saya berbahas lama. Saya hentam dia kiri kanan. Saya kata, saya ingat lagi ayat saya antaranya, kalaulah perkataan Islam tu digugurkan, boleh tiba-tiba pula membuatkan perpaduan jadi baik, saya cabar dia bagaimana pula sistem pendidikan dalam negara ni. Sebenarnya kita sistem pendidikan awal-awal lagi telah membezakan. Dan Malaysia saja dalam dunia ni yang ada sistem pendidikan seperti ini. Indonesia tak ada, Singapura tak ada. Tapi tak apa, kita faham dan kita pun tak nak sentuh. Dan akhirnya selepas saya dengan keras menyatakan pendirian saya, dia tarik balik. Dia tarik balik dan dia mohon maaf. Tapi bayangkan adik-adik semua, ini saya bukan nak cakap ni politik. Saya nak cakap ni reality. When you don't have power, bila kita hilang kuasa, ini berlaku. Benda-benda yang kalau hari itu tak ada orang bagi tahu saya, maka benda tu dah jadi satu undang-undang lah. Tapi kerana orang tahu, dia kalau bagi tahu Datuk Megak ni, dia mesti mengamuk. Nasib baik saya lawan. Jadi sebab tu saya kata, that's how important kuasa dalam tangan. Minta maaf cakap, bila kerajaan BN memerintah negara ni, UMNO sebagai teras induknya, kita tak pernah ada masalah ni. Semua kita jaga. Orang Melayu kita jaga, orang India kita jaga, orang Cina kita jaga, Iban, Kadazan, tak ada masalah. Tetapi kenapa mereka baru dapat 2018 je? Satu demi satu mereka nak akis. 3 muka surat tulisan Jawi mereka tak benarkan. Sejarah negara mereka nak tukar. Sejarah negara mereka cadangkan don't talk about before 57. Mana dalam buku teks sejarah sekolah, sejarah Malaysia ni, sejarah negara ni hanya bermula 57 ke atas. Selepas merdeka. Maknanya siapa yang lawan Malayan Union, siapa yang menentang, bagaimana British bawa mereka masuk. Ini dah tak mahu dijadikan sebagai sejarah. Bermaksud nak kalian nanti bila bersekolah ataupun bila mereka dewasa, cucu kalian akan hanya baca sejarah Malaysia bermula 57. Dan 57 ni independen. Kita dah merdeka. Jadi inilah saya katakan kepada anak-anak muda seperti kalian, betapa pentingnya kuasa di tangan. Jadi orang kadang-kadang ialah kata begini begitu, nak tukar, nak itu, nak go for change, nak itulah, nak ini. PTPTN nak percuma lah kan, RM1.50 minyak, toll free, padan muka. Jadi akhirnya nasib baik 2 bulan. Nasib baik. Itu yang IC tanda tangani. No, saya selalu kata dan saya tak takut mengatakan ini. Kita kena faham, kalian kena faham bagaimana tanah Arab. Boleh kita orang Melayu pergi cakap tanah Arab tu Melayu ni? Boleh kalian pergi, berani? Pergi tanah Arab, pergi Saudi, pergi Mekah, pergi Madinah, kata ini orang Melayu punya. Kita pergi China, kita cakap orang 3 city ni pergi. China pergi kata this is our land. Berani? Tak berani. Jadi kerana fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan tanah Arab orang Arab punya. Tanah Cina tu orang Cina punya. Tanah bumi Malaysia ni orang Melayu punya. Ini fitrah dia. Tapi kita kongsi bersama. Tapi janganlah sampai kau nak ubah semua. Dan ini boleh dilakukan bila kuasa tak ada di tangan. Jadi alhamdulillah itu pun dah berlalu. Tapi kesilapan ini boleh berulang sekali lagi. Kalau kita tak hati-hati memberikan kuasa kepada orang yang kita percayai yang boleh jaga semua rakyat Malaysia dalam negara ini. Okey. Itu satu peranan yang besar tu. Ya, kalau lah terlepas tu hari habis.
Habis. Korang ni dah kahwin belum semua ni? Siti pun dah kahwin dah? Dah. Kami semua dah kahwin. Okey, bayangkan kalau nanti tiba-tiba ada anak, katalah Siti semua ni ada anak. Ni yang lelaki siapa ni nama? Farid. Farid. Anak pertama dia tulis Islam, anak kedua dia tulis Islam, anak ketiga dah tak ada tulis dah. Bila dah jadi satu undang-undang, dah tak payah tulis. Jadi sebab itulah saya kata bahaya benda-benda ni kalau kalian tak ambil berat sebagai satu yang penting. Okey, kalau ada apa-apa soalan lain daripada kawan-kawan. Farid, nombor 7. Last kali. Hilang lah Farid. Nak tanya soalan ni dia lari terus ya. Lain dia tak okey. Okey Datuk. Sebelum mengakhiri temu ramah ni, last kali macam biasalah. Kita mesti nak tahu apa nasihat Datuk, panduan dan harapan Datuk terutama kepada generasi muda yang bakal mewarisi negara ni. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh anak-anak muda untuk membina negara bangsa di Malaysia ni, Tok? Ya, saya dah katakan tadi sebahagian peranan yang kalian boleh mainkan. Jangan hanya serahkan peranan ini kepada politician only. Kerana akhirnya yang memilih adalah kalian. Kalianlah tangan yang memilih. Cuma ada sedikit kekesalan saya ialah dia punya rasa sense of belonging ni kepada anak-anak Melayu untuk mengundi ni kurang. Dia kata, alah, ini tanah ni kita punya, negara ni kita punya. Umur 28 tak daftar mengundi. Ini saya tak tanyalah korang ni dah daftar mengundi ke belum, tapi mesti ada yang belum daftar ni. Jadi, walaupun dah kahwin. Tetapi minta maaf cakap, orang lain, bangsa lain cukup umur 21 dia pergi daftar mengundi. Sebab apa? Sebab dia hanya tahu melalui ni pen. Pen ini boleh mengubah. Only a tick. Dia nak lawan kita menggunakan tenaga, tak boleh sebab kita ramai. Tetapi dia boleh ubah hanya menggunakan kuasa pen. Dan bila kita tidak berhati-hati, saya khawatir, saya dah kata tadi, anak kalian semua akan berada dalam keadaan yang risiko. Okeylah, kalau kita umur panjang, kita boleh tengok sampai dia besar, tak apa. Tiba-tiba kita, Allah jemput umur muda. Kan? Ajal maut, semua kita tak tahu. Apa jaminan anak kita tinggal dalam negara ni boleh berada dalam keadaan macam mana kalian hidup? Minta maaf cakap, might be in your 20th or early 30s, kalian have contributed a lot to the country yet. Saya yang umur 52 pun belum buat apa-apa lagi. Walaupun saya dah banyak yang saya dah lakukan, tetapi segala nikmat yang kita dapat hari ini, we are proud to be Malaysian. Kita tengok negara kita sebagai negara developing nation, developing country. Sebab orang itu yang buat. Kan? Forefathers. Bapa-bapa asas negara ni, Abdul Razak, Abdul Rahman, Hussein On. Dr. Mahathir sendiri pun, walaupun saya tak berkenan dengan dia, tapi dia telah buat juga 22 tahun. Datuk Sri Pak La, Datuk Sri Najib. Bayangkan mereka yang telah bina negara ni dan kita ni hanya fill in. Saya kalian 20 lebih tahun I contributed to the society. Tetapi adik-adik belum buat apa-apa lagi. Let's do it for your own family dulu. Maknanya adalah perasaan bertanggungjawab kepada keluarga kalian. Saya dah kata tadi, 22 bulan tengok balik dalam YouTube, mungkin kalian dah tengok. Kita silap je. 2018 semua orang kata tukar. Okey, kita terima anak muda macam Syafiq kata tadi, anak muda buat pendirian tukar. Oh, masa tu macam-macam lah, nak tolak BN, nak tolak UMNO. Okey, UMNO kalah. BN kalah. 22 bulan kita tengok apa yang berlaku. Orang Melayu tertekan, Islam dicabar, Abu komunis dibawa balik. Ini semua dalam masa 22 bulan dibuat. Takkan kalian tak rasa sedikit pun satu tamparan
Okey, mungkin kalian kata, alah tak kena dengan aku pun. Aku duduk rumah jaga anak, jaga suami dah lah. Tapi saya dah kata tadi, kalian ada anak, ada zuriat yang akan besar. Bayangkan bila anak diorang pun dah besar nanti, semuanya benda memihak kepada diorang, apa anak kalian akan dapat? Bumi Putra dah tak ada laluan khas. Bumi Putra dah tak ada sama. Semua equal. Maknanya orang Melayu nak bersaing dalam bidang akademik, kena saing fair fight. Maknanya kena main dalam padang yang sama. Maknanya dah tak ada lagi kota-kota untuk Bumi Putra, UiTM, UUM, dah tak ada lagi laluan-laluan khas untuk Bumi Putra. Jadi kalau itu semua dah tak ada, kalian sekarang ni student, saya tak menjawab, kalian tanya diri kalian sendiri. Do you think our people is ready for that? I don't think so. Kita masih lagi pergi tengok satu universiti, pergi tengok universiti-universiti yang lain, yang private universiti. Pergi tengok berapa ramai orang belajar, orang Melayu yang belajar kat sana. Tapi pergi UiTM, 200,000 semua. Pergi tempat kalian belajar, UiTM ramai. So kalau ini semua equal, kalau dia dapat 50, orang Melayu boleh 50. Jadi macam mana kita nak bersaing? Sedangkan kita untuk ini belajar di universiti swasta, kita masih lagi ada kekangan. So pertahankanlah. Our forefathers dah buat. Kepada saya ini bukan hanya soal kepentingan Melayu Islam, mereka ni cukup pantang. Mereka dendam ni, raja-raja Melayu ni diorang nak buang. Diorang tak nak ada ni, sistem beraja dalam negeri ni mereka tak nak. Indonesia minta maaf cakap. Kesultanan Malaysia ni hebat. Raja Sultan Palembang, Majapahit dan sebagainya, hari ni tak ada. Kerana penjajah buang. Kita masih lagi bertahan kerana kita yakin benda tu masih penting kepada kita kerana ini susah. Tapi saya serahlah pada kalian anak-anak muda. Jangan cakap, Datuk, saya seorang apa boleh saya buat. No, you can make a difference. Saya dah kata tadi, arwah bapak saya mula hanya dengan 5 orang anak murid. Hari ini organisasi ini jadi juta. So let's start from yourself. Adik-beradik kalian, suami kalian, cakaplah benda yang penting. Jangan ikut emosi. Dulu 2018 semua emosi. Tukar, Najib itu, Najib ini dan sebagainya. Dan kali ini janganlah ikut emosi. Kerana akhirnya bila kalian salah memilih, kalian meletakkan your future generation dalam keadaan yang cukup berisiko tinggi. Selamat maju jaya. Saya doa pada semua. Mudah-mudahan kalian akan menjadi pelajar yang terbaik, cemerlang, mendapat good result, flying colours result dan akhirnya can contribute back to the society. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Megat Zulkarnain kerana sudi meluangkan sedikit masa kepada kami pada malam ini dan juga segala ilmu dan nasihat yang Datuk berikan akan dijadikan panduan insya-Allah generasi kami dan generasi-generasi yang akan datang. So terima kasih sekali Datuk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Salam. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa Assalamualaikum daftar Datuk. Jangan lupa daftar mengundi. Oh, insyaAllah Datuk. Mana belum daftar lah tu. Dah. Saya Dah daftar Saya lah jadi Datuk. kerani mengundi Datuk. Berapa kali mengundi? Saya jadi kerani mengundi. Bagus. Saya Kau mengundi jaga di mana tempat Siti? mengundi tu. Saya dekat Negeri Sembilan. Di mana? Parlimen mana? Saya Parlimen Ampangan. Itu Ampangan mana ada parlimen? Itu parlimen Seremban kot. Saya tak dah ingat lah tu tu. dah lama kan. Baru 2 tahun kau tak ingat. Habis. Saya ikut Habis. abang ipar saya. Banyaklah ada ni. Ikut Abang Ipar, bagus. Siti yang ni mengundi kat mana? Yang mana? Siti mana ni? Itulah kau yang pakai headphone. iPhone lah. Oh ni. Saya dekat Pandan. Alamak. Sebelah saya je. Itu Datuk Sri Azizah tu. Yang Siti Nurhaliza, Syafina. Nur Syafina. Dah daftar ni belum? Kan? Pergi daftar ni ya. Baru Farid?
Itu first time lah. Oh, dah first time dah mengundi dah? Di mana? Baru pertama kali lah. Itu. Oh, di mana? Dekat Bacok, Kelantan. Oh, okey. Kelantan tak apa, kita tak risau. Dia UMNO PAS je. Kalau tak UMNO, Melayu. Yang kita takut dia kawasan bandar. Farid dah? Tu. Belum. Dah. Kat mana? Saya Shah Alam. Okey. Ini mesti kau undi Khalid Samad dulu kan? Tak apa. Benda tu dah lepas. Lepas tu tukar balik. Ya? Okey tu. Okey, thank you. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Bye. Okey, kita WhatsApp Okey. WhatsApp. Baik. Okey.